bagi memindahkan peruntukan-peruntukan. Seperti juga pepatah Melayu mengatakan, sekali air bah, sekali pasir berubah. Tetapi kadang-kadang dalam perubahan ini, saya lihat ada perkara yang amat mengecewakan. Seperti di Kementerian dahulunya Pendidikan. Dulu dia panggil Kementerian Pendidikan. Tapi bila Menteri Pendidikan pada tahun 1998 dinyahkan daripada parti pemerintah, pemerintah cepat-cepat tukar. Kementerian Pendidikan tak cantik nama dia. Tukar nama Kementerian Pelajaran. Tak ada pasal apa pun. Kajian pun tak buat. Tapi tukar. Lepas tu digabungkan pula. Dipecahkan pula. Jadi dua kementerian. Rakyat terima. Satu untuk pelajaran dah, satu untuk pelajaran tinggi. Tak apa. Kemudian sekarang kita balik berasal. Gabung balik. Tukar pula nama. Daripada Kementerian Pelajaran kepada Kementerian Pendidikan. Jadi Datuk Yang Di-Pertua, apa yang berlaku sekarang ni seolah-olah tidak ada kajian. Sepertilah tidak ada kajian apabila kerajaan memperkenalkan PPSMI. Dia bila menteri baru datang, menteri tu dia ada satu angan-angan yang baru, dia fikir, dia rasa boleh buat tak? Dia buat dulu kadang-kadang. Lepas tu minta pegawai-pegawai buat kajian. Ada pegawai-pegawai kerja dia pokok senang. Ya, pokok senang. Terima kasih, betul. Terima kasih Sungai Petani yang menyebut tadi perubahan yang menunjukkan bahawa tak ada satu perancangan yang tetap untuk masa depan dari segi pentadbiran dan sebagainya. Sedarkah Sungai Petani bahawa bila berlaku perubahan kementerian, nama dan sebagainya, dia telah memberikan kesan implikasi keuangan pada keuangan negara walaupun kecil. Contoh saya nak sebut billboard daripada Kementerian Pelajaran tukar balik kepada Kementerian Pendidikan. Billboard Kementerian Pengajian Tinggi akan dipadah. Habis semua tu. Ini duit. Tak tahulah kalau duit tu duit atau meradak depa, tak apalah kan. Tapi ini duit atau meradak rakyat. Jadi bagi saya bahawa ini satu gambaran menunjukkan bahawa kecekapan kerajaan untuk melihat bagaimana masa depan pendidikan ataupun pengurusan kementerian-kementerian ini tidak dilihat secara yang lebih menyeluruh. Jadi ikut siapa naik jadi Perdana Menteri, tukar. Naik orang lain pula, tukar pula. Sungai Petani, Kapa. Terima kasih Sungai Petani, terima kasih Yang Di-Pertua. Ya, Kapa. Ya, terima kasih. Perlukah kita perubahan-perubahan kosmetik ni sahaja atau satu pelaksanaan yang perlu-perlu untuk memartabatkan pendidikan di Malaysia? Sungai Yang Hormat Sungai Petani, tolong jelaskan. Kita perlukan kosmetik sahaja atau betul-betul satu langkah-langkah yang terperinci untuk menaikkan taraf pendidikan di Malaysia setanding dengan negara-negara yang lebih maju? Terima kasih. Saya nak respon Tuan Pertua kepada pokok sena dulu. Saya setuju. Saya masih ingat lagi apabila pada tahun 69-68 dahulu, apabila Pak K. Johari menjadi Menteri Pelajaran, anak dia pada Cik Dikir Melera. Dulu ada dua medium. Ibu bapa yang nak pilih English medium, boleh pilih. Ataupun ibu bapa yang nak pilih Malay medium, boleh pilih. Terbuka, demokrasi sungguh. Sebab itu ramai yang masuk, khususnya anak-anak yang di bandar dan luar bandar, yang nak rasa seronok anak dia boleh cakap orang putih, dia nak sekolah orang putih. Tapi ada juga ibu bapa yang tak mau hantar anak dia kerana dia rasa sama ada tak mampu ataupun semangat dia lebih, dia hantar ke sekolah Melayu. Tapi waktu tu tak ada masalah. Tapi bila datang Menteri Pelajaran baru pula waktu tu, mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, dia kata, semangat Melayu mesti diperhebatkan. Aliran Inggeris ini bahasa penjajah. Tutup sekolah Melayu. Tutup sekolah Inggeris. Perkemaskan sekolah Melayu. Habis, tutup habis. Aliran Inggeris ditutup. Akhirnya budak-budak yang dahulunya belajar bahasa Inggeris, buku-buku pun tak boleh. Guru-guru di sekolah
pensyarah-pensyarah di universiti diarah mengajar dalam bahasa Melayu dengan serta-merta tanpa kajian dibuat. Ya, Silakan. Sepang. Terima kasih Penisian Petani. Saya pernah membaca beberapa tahun dahulu, Profesor Engku Aziz, seorang tokoh pendidik, pernah menyatakan bahawa sistem pendidikan negara kita ini seperti tikus membaiki labu. Maknanya sentiasa berubah. Kalau mula-mula PPSMI, lepas tu tidak. Jadi dia macam ibarat tikus membaiki labu. Lubang sana, lubang sini. Jadi saya ingin minta pandangan daripada Sungai Petani. Adakah beliau bersetuju bahawa apabila kita menukar sistem ini, yang menjadi mangsa adalah anak-anak kita, iaitu murid-murid sekolah dan juga guru-guru. Mereka baru nak adjust dengan satu sistem yang baru, terpaksa ditukar pula dengan sistem yang lain. Jadi ini mengakibatkan anak-anak kita dalam keadaan keliru. Baru nak main sikit bahasa Inggeris, tukar balik. Lepas tu nanti, jadi ini benda yang saya rasa bukan saja menyebabkan implikasi kewangan, tapi menyebabkan akhirnya mutu pendidikan kita terpaksa dikompromiskan. Minta penjelasan. Ya, salam. Ya, terima kasih Tuan Speaker dan Sungai Petani. Saya nak sebut satu sajalah, berdasarkan kepada apa yang dihujahkan oleh Sungai Petani ini agak bercanggah dengan apa yang telah disebut oleh pihak backbencher selama ini, di mana disalahkan penjawat awam. Sedangkan apa yang disebut oleh Sungai Petani ialah campur tangan ahli politik dalam urusan yang sedang berjalan dengan baik oleh penjawat awam, tetapi apabila pemimpin-pemimpin politik mempunyai agenda tersendiri, mempunyai wawasan yang tertentu, mereka tak rujuk pun pada orang bawah, dia terus nak bawa rombakan. Apa pandangan Sungai Petani? Petani, sikit je. Sikit je. Boleh? Saya bersetuju dengan, saya nak sedikit nak ulang yang Shah Alam sebut tadi. Jangan ada campur tangan politik. Betul. Tapi saya nampak setiap apa yang nak dilaksanakan oleh kerajaan, yang membuat huru-hara, yang menjadikan sesuatu yang baik tidak baik ialah rakan-rakan di sebelah sana. Isu sekolah hawasan dan sebagainya. Apakah boleh kalau betul macam Shah Alam kata, kita mesti menjadi pemimpin yang mempunyai semangat besar. Jangan kita politik isu agenda pendidikan. Mari kita melihat untuk saya jawab ni. Saya tak bagi, saya bagi. Boleh. Untuk maklumat Lenggong. Terima kasih. Masa mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir nak tutup sekolah Inggeris, tak ada campur tangan pun. Mak UMNO cukup kuat waktu tu. Tak ada siapa pun kata apa. Tetapi akhirnya macam yang saya dengar Sungai Petani selalu bercakap waktu kursus BTN tempoh hari lah. Yalah, tapi dada sudah berubah. Kalau dengar apa dia cakap waktu kursus BTN tu 10 kali berbeza apa dia cakap sekarang. Ya, dulu yang menanam semangat itulah Sungai Petani. Sebab itu Sungai Petani lah menanam semangat sebab ini. Itu tapi hari ini terbalik kong lah. Baik, sebab itu kita kata, sebab itu jangan salahkan pekerjaan. Saya bekas pekerjaan, saya faham tu. Sebab apa? Apa yang berlaku ialah Dr. Mahathir satu hari dia pergi melawat di luar negara. Pegawai-pegawai diplomat sana tidak boleh bercakap bahasa Inggeris yang baik. Ui, dia kata berat ni. Kalau diplomat pun tak boleh cakap bahasa Inggeris yang baik, terus balik ke Malaysia, panggil KSU, ubah begitu saja. Banyak bangkangan-bangkangan daripada universiti, daripada cendikawan, dari pendidik-pendidik mengatakan kita boleh ubah, tetapi harus ingat mesti ada kajian. Bulldoze tak boleh. Akhirnya pensyarah-pensyarah universiti yang selama ini mengajar dalam bahasa Inggeris tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik, terpaksa baca nota macam masuk kelas. Baik, berjayalah akhirnya bahasa Inggeris ditamatkan di sekolah-sekolah. Apa yang berlaku? Bahasa Melayu menyemarak. Ya, jauh baru. Saya ni tak suka sangat bercakap. Ya. Tak seperti Shah Alam. Kadang-kadang dalam keadaan ni, tapi tak berapa sedap lah saya dengar kita mengkritik seorang yang tak ada sini dan tak boleh menjawab. Kawan saya, Tun Yang Berhormat, Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir. Tetapi saya rasa demi kebenaran, tak adil kalau saya tak menyatakan ini, Tuan Ketua, bahawa saya berada di dalam satu majlis di mana soal umpamanya soal pertukaran bahasa mengajar sains dan mathematics dalam bahasa Inggeris. Dalam perjumpaan itu saya bertanya sendiri Ketua Setiausaha
ketua setiausaha kementerian, ketua pengarah pendidikan yang hadir, sama ada mereka sedia untuk melaksanakannya, seorang pegawai kerajaan. Dan jawapannya ialah bahawa mereka bersedia. Jadi bukanlah saja soal menteri yang menyatakan, yang melakukan atau membuat keputusan atas sebab-sebab tertentu. Yang saya rasa mungkin ada sebab-sebabnya juga, ada kebenarannya juga. Tapi kadang-kadang kalau tak satu tangan dia bertepuk tak berbunyi. Jadi saya rasa dalam keadaan ini ada masanya, ada kebenarannya juga bahawa pejabat awam telah menyatakan bahawa boleh dilaksanakan. Dan ini menjawapan kepada pertanyaan yang saya tanya sendiri. Inilah hanya sumbangan saya kepada perbahasan. Terima kasih Johor Bahru, tapi Johor Bahru mesti ingat. Sungai Petani. Tapi Terima kasih Tasik Gelugor. Sungai Petani. Jiran saya Sungai Petani dengan Tasik Gelugor ni dekat. Saya cuma nak bertanya kepada Sungai Petani, sedarkah Sungai Petani bahawa Pematang Pauh juga sewaktu menjadi menteri di kerajaan, pernah juga beliau telah membuat perubahan dan cadangan, iaitu penukaran bahasa baku. Dan bahasa baku itu pun tidak juga mendapat persetujuan daripada kekitangan kerajaan sebahagian besarnya, termasuk RTM, dan tetapi mereka macam dipaksa untuk memperkenalkan dan mempraktiskan bahasa baku sampai ke sekolah begitu gini dan sebagainya. Apakah sebelum adanya bahasa baku kita tak dapat berkomunikasi dengan baik? Jadi kenapa bahasa baku pada ketika itu juga tak dapat diteruskan oleh yang demikian? Jadi dalam hal ini tidak betul kalau dikatakan bahawa menteri-menteri atau kerajaan di Barisan Nasional sahaja yang bersalah dalam hal ini, tapi sebenarnya Pematang Pauh juga dulu dia pernah berbuat perkara yang sedemikian. Terima kasih. Ya. Macam ni. Ya. Tapi setuju tak bahawa isunya bukan kita tanya seorang pegawai, tapi isunya ialah kajian. Kalau tanya seorang pegawai yang duduk pada waktu itu, jadi dia pun nak kata apa dah kalau bos nak jadi tukang. Jadi macam kalau kita katakan bahawa dulu dia tanya pegawai nak tukang, nak jadi gabung dua kementerian. Dia tanya pegawai. Habis tu dah kalau pegawai setuju, pasal apa patah balik pula. Isu ini menunjukkan bahawa tak ada satu kajian yang teliti. Itu yang pokok. Sungai Petani, saya ingatkan sampai pukul 1 Sungai Petani 2.30 sambung orang lain pula berucap. Baik, terima kasih Dr. Itu yang saya katakan tadi bahawa setiap perubahan yang berlaku ini tidak ada kajian mendalam dilakukan. Dia lebih kepada sentimen pemimpin-pemimpin kementerian itu. Bila menteri baru datang, dia nak tunjuk dia hebat. Dia lebih baik daripada yang semalam. Ini yang berlaku. Sebab itu orang yang bertanggungjawab untuk memansuhkan bahasa Inggeris, aliran Inggeris di sekolah-sekolah juga yang bertanggungjawab mendesak supaya bahasa sains dan matematik diajar dalam bahasa Inggeris. Kita pun pening. Dulu dia pada masa dia menteri pelajaran, dia suruh mansuhkan aliran Inggeris. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia suruh kembalikan bahasa Inggeris untuk pengajian sains dan matematik. Dan kedua-duanya tidak ada kajian. Sebab itu, apabila menteri jawab dalam dewan ini juga, berapa yang kita habiskan? Berapa yang rakyat rugi apabila kita mansuhkan PPSMI? 6 bilion. Satu jumlah yang besar. Kita habis duit begitu saja. Sedangkan banyakkah anak-anak murid kita boleh cakap orang putih ini? Tidak. Kajian menunjukkan cuma 3% saja peningkatan. Kalau betul-betul nak ajak bahasa Inggeris, lebih baik kita pertekankan pengajaran. Contohnya sastra ke, English ke, history ke, geografi ke, subjek-subjek yang banyak bercakap dalam bahasa Inggeris. Tetapi sains dan matematik, apa dia mudarat dia? Apabila tidak ada kajian dibuat, akhirnya anak-anak Melayu khususnya menghudum di luar bandar, jatuh teruk, dan malah ranking kita daripada nombor 20 berhudung kepada 21 pada tahun 2003 hingga 20, teruk sungguh. Baik, lepas tu sekarang ni ini jadi pula kita cantum pula tukar kementerian daripada pendidikan kepada pelajaran beladah. Saya tak tahu ni berapa banyak ni. Kulim mana baru bangun? Ya, kulim mana baru. Ya, sila.
Ya, Tuan Yang betul. Cuma saya nak minta pandangan Sungai Petani. Dalam kajian yang plan pembangunan pendidikan yang baru ni, bersetujukah kita bahawa kali ini kerajaan benar-benar buat kajian? Seperti mana yang sedang beritahu tadi, kita menerima 120 ataupun 130 pandangan daripada semua NGO, semua yang dipertua. Persoalannya sama ada semua pandangan itu diterima oleh kerajaan, itu persoalan yang kedua. Kerana kita kena faham bahawa kita mempunyai idea, tapi tak semestinya idea itu yang terbaik untuk negara daripada pandangan tokoh-tokoh yang lebih pandai ni. Itu saya. Ya. Ya, Kolokrai. Betul. Terima kasih. Saya punya teori ya, penggabungan ini tahun-tahun pemilihan. Kalau dia boleh command satu kementerian yang besar, lebih baik daripada dua kementerian yang dia hanya kontrol satu saja. Ya, Kolokrai. Saya tak tahulah yang tu kalau kerai. Apa nak presiden punya pandangan ni? Tetapi Koman betul. Koman pandangan nak presiden. Tetapi kuliah Menak Baru 5 tahun kita dalam dewan ni. Sebelum 2013 tidak ada satu perbincangan yang khusus. Tidak ada. Saya ingat saya untuk mengatakan bahawa kerajaan ada impian. Kerajaan sudah sekarang merasakan harus digabungkan balik. Bahawa dua kementerian yang amat berjaya ini kembali kepada satu. Tak ada. 5 tahun kita tidak pernah dihidangkannya. Maknanya kuliah Menak Baru, maknanya baru buat ya. Maknanya tiba-tiba harus dipikirkan. Dua kementerian ini sudah digabungkan dan ditukar kembali. Dahulunya nama pendidikan yang tak cantik itu dari pelajaran kepada pendidikan. Tetapi isunya, adakah dengan penggabungan ini kita dapat betul-betul melahirkan anak-anak kita yang wajar seperti apa yang berlaku di Korea, seperti apa yang berlaku di Jepun, seperti apa yang berlakukan di Singapura. Bagaimana anak-anak yang keluar dari universiti-universiti ini, keluar dari sekolah-sekolah menengah tinggi ini bukan saja yakin tetapi boleh menjadi anak-anak yang independen. Ini masalahnya. Bolehkah kita lakukan itu? Dan yang kedua, kita himpun semua kepakaran. Kita tanya, tetapi adakah mereka ini berani bercakap benar? Karena seperti kata Kinabalu Tangan tadi, walaupun mereka ini pegawai kerajaan, tetapi pegawai kerajaan juga kena jaga periuk nasi. Ini masalah dia. Boleh sikit? Boleh, Kinabalu Tangan dulu. Sekejap. Ya, terima kasih. Rakan saya. Hujah yang berhormat seolah-olah tidak ada keyakinan. Dan saya melihat bagaimana negara kita telah melahirkan orang-orang yang penuh keyakinan. Seperti yang berhormat, seperti saya, yang ada dalam Dewan Rakyat ini. Kita dengan kerajaan, dengan kementerian ini mewujudkan apa ini institusi pendidikan lah. Yang berhormat jadi hebat sebegini. Ini anak Malaysia nama dia. Bermakna ada sudah unjuran-unjuran yang baik melahirkan bibit-bibit masyarakat yang baik seperti yang berhormat dan saya. Betul ke tidak? Ya, Sungai Petani jam pukul 1. Jadi ahli-ahlinya berhormat kita tangguhkan mesyuarat kita sehingga jam 2.30 petang.